Yap. Inilah Malaysia hari ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Kembali bersama kami. Sedikit lewat untuk hari kedua pada kali ini. Dan inilah permulaan yang baru kan. Biasa dah. Ya, kan? betul. Jangan rasa macam ramai yang DM saya, kenapa tak ada MH saya? Tak apa, 9.30 pagi kita sentiasa akan menemani anda Isnin sampai Jumaat. Okey? Ingat 9.30 pagi. Sama dengan bersama kami dengan pula hari ini dan Ani Mizati. Kita nak teruskan dengan banyak sekali perkongsian yang akan kami bawakan sepanjang 1 jam ini. Dan pastinya kita harapkan agar anda semua pun sihat-sihat sentiasa. Dan juga kita teruskan hari ini banyak sekali untuk kita recap lah. Betul. Dengan Tamasya Olimpik yang sedang berlangsung. Apatah lagi rakyat Malaysia sekarang ni, dia ada satu penyakit senyum. Senyum macam Dabitah, dia kata. Tapi senyum tu dah ada orang jaga. Alamak. Ada orang jaga dah? Dah ada orang jaga. Sebab katanya single but not available. Itu dia senyuman yang terukir di wajah Dabitah. Boleh nangis. Semasa sebelum, ramai yang menangis ya. Semasa sebelum melakukan penerjunan. Tapi yang menariknya, bukan sahaja mendapat pujian daripada kita rakyat Malaysia, tetapi Dabitah juga mendapat pujian daripada mereka yang berada di luar negara. Kan? Kerana terjunan ketiga sehinggalah seterusnya katanya di dalam pusat akuatik itu bukan tepukan dari Malaysia tapi dari negara luar selepas Dabitah melakukan penerjunan. Ada wartawan tempatan Malaysia lah. Dia interview ataupun temu bual pemenang pingat emas Shiting Mao. Dia kata prestasi Dabitah ni sangat mengejutkan. Betul. Sebab ini kali pertama dia menyertai acara 3 meter papan springboard ini secara individu. Dan kalau dahulu di Rio memang nombor 11 lah. Sekarang ni dan terus dapat nombor 4 ni terbaik di dunia. Pencapaian sangat baik dan dia kata memang boleh mencabar penerjun-penerjun yang lain saja. Betul. Katanya Dabitah juga merupakan saingan sengit oleh pemain ini. Ini dia pingat emas yang dimenangi oleh pemain penerjun Cina ini. Dan bukan itu sahaja, kalau kita cerita tentang Nur Dabitah Sabri ni baru berusia 22 tahun. Saya semalam bila tengok umur dia, saya fikir, aku 22 tahun buat apa Putus cinta. Tapi Dabitah dia senyum saja. Okay? Apa pun tahniah akan pulang tidak lama lagi. Jadi kita nak sambut berkenaan dengan kejayaan Dabitah ni juga. Kita jangan anggap kegagalan. Inilah kejayaan nombor 4 dunia ni. Betul. Tapi kalau kita tak nak menang teruskan pingat tapi menang di hati kita. Dia dah berada teruskan. Penjara hati ini. Kita nak teruskan, ada satu lagi berita menarik sebab ini Olimpik lah kan. Berita menarik Olimpik, ada pemenang, ada yang tewas, tapi ini satu yang menggegarkan apabila 2 jaguh lompat tinggi berkongsi pingat emas. Saya nak kongsikan antara detik-detik Tamberi dan juga Musa ni mengatakan bahawa Musa Barshim ni mengatakan bahawa ketika diminta sebab dua-dua tak lepas pada 2.39 ketinggiannya. Baik. Tapi ada official datang tanya, okay, you want to do a play-off? Awak nak lakukan satu terjunan terakhir tak? Nak tengok siapa menang? Dan bila ditanya, teruslah Barshim ni cakap, can we share 2 goals? Boleh kita kongsi 2 pingat emas? Jadi momen tersebut terus saja melahirkan air mata jantan. Air mata jantan yang keluar. Betul. Ni. Dan keseronokan mereka, lihatlah 2 jaguh ini. Dan perkataan ataupun pertanyaan yang can we share the goal tu. Yang menjadikan sejarah tercipta. Mereka berkongsi pingat emas. Kerana kalau tak, mereka kena main semula. Mereka kena bersaing semula. Itu yang mungkin menjadikan sangat tipis untuk menangi gol ataupun pingat emas bagi kedua-duanya. Okey, itu cerita Olimpik lah. Hari ini pun akan ada aksi-aksi atlet-atlet Malaysia dan esok akan hari ini pelayaran. Kan, yang semalam tertangguh disebabkan angin tak cantik lah sebenarnya. Angin tak cukup kuat. Okey, hari ini ditangguhkan dan juga esok kita ada basikal, kita ada golf wanita dan juga kita ada pandalela dan juga hunjung. Terjun, dan seterusnya, kita tinggalkan seketika Sukan Olimpik. Kita nak teruskan ini berkaitan dengan pendidikan dan juga inisiatif seorang guru tadika yang memakai kostum berbentuk ala-ala superhero ini untuk mengejutkan murid di dalam kelas dalam talian ini, melompat pula untuk mengajar bahasa Arab. Mungkin persoalan yang bermain di minda kita semua, kenapa Spiderman? Tapi mungkin inilah yang diminati. Senang dapat. Kan? Senang cari online ni kan? Dan semua adik-adik kita pun tahulah ini watak apa, tapi dia menggunakan ataupun mengenakan kostum ini untuk menarik perhatian. Sekarang ni pembelajaran secara atas talian. Jadi macam-macam inisiatif lah yang dilakukan oleh cikgu-cikgu. Tak kiralah peringkat mana pun untuk menarik perhatian pelajar-pelajar mereka. Okey. Kita tarik nafas sekejap ke? Betul. Tak payah, kita teruskan saja. Sebab kita 1 jam tak sempat nak tarik nafas. Okey, kita nak teruskan. Ini berkenaan dengan pembelajaran interaktif lah. Dan kita tahu berkenaan dengan pelbagai cara sekalipun. Apatah lagi sekarang ni PKP dan juga ramai belajar dari rumah. Ada beberapa inisiatif dilakukan oleh individu-individu ini untuk melakukan beberapa pengajian
ataupun pembelajaran lah aplikasinya kan. Dan aplikasi ini dicipta bukan sahaja untuk bantu mereka yang belajar dari segi PDPR dan sebagainya, sebenarnya untuk memudahkan ibu bapa di luar sana. Kan? Kadang-kadang kita kering dengan idea. Ayuh, terus saja kita bersama dengan Muhammad Syamil Mat Zaki. Ini merupakan pelopor untuk aplikasi ini dan juga Jamhiriah Jilani, rakan sekerja yang turut membantu, dan juga Aisyah Safia. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu laporan yang disediakan oleh rakan wartawan ini. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) bukan hanya memberi fokus terhadap mata pelajaran, bahkan juga kreativiti pelajarnya. Walaupun sesi bersemuka diakui kaedah terbaik, namun PDPR boleh ditingkatkan pelaksanaannya secara dalam talian atau luar talian bagi memastikan anak-anak tidak ketinggalan tatkala pandemik. Pelbagai pembelajaran interaktif boleh dilakukan dengan penggunaan pelbagai aplikasi pembelajaran yang menarik. Pada pendapat saya, selain daripada buku-buku yang disediakan, saya ingin mendedahkan anak saya dengan pembelajaran melalui gadget. Saya dapati kaedah ini sangat mudah, ringkas dan efisien untuk anak-anak fahami. Jadi, sebagai bantuan alternatif dalam pembelajaran anak saya telah memuat turun beberapa aplikasi pembelajaran tutorial bergambar dan video untuk mengira dan membaca di peranti elektronik untuk menarik perhatian beliau. Manfaat penggunaan teknologi bagi membina minda yang sihat dan positif. Okey, baik, kita nak teruskan. Ini antara beberapa individu yang terlibat secara langsung dalam pembikinan aplikasi-aplikasi pembelajaran ini ataupun education ini. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang Anim dah kenalkan tadi, Encik Muhammad Syamil Mat Zaki, Jamhiriah Jilani dan Aisyah Safia bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, soalan saya terus sahaja kepada Encik Syamil lah. Sebab sekarang ini kita tahu macam-macam aplikasi yang diwujudkan. Apa yang ditawarkan dengan penciptaan aplikasi untuk memudahkan kanak-kanak dan juga pelajar-pelajar? Silakan Encik Syamil. Apa yang ditawarkan dalam game belajar aplikasi Shumo Studio ni, apa yang ditawarkan adalah belajar untuk peringkat umur antara 3 tahun hingga 8 tahun. Dekat situ dia orang akan belajar asas-asas pengenalan huruf, pengenalan nombor. Lepas tu ada belajar Jawi juga, Arab pun ada. Arab pun ada? Arab ada. Ini semua menggunakan suara adik Aisyah. Okey. Daripada ABC, Arab, Jawi, matematik dan paling latest sekali mengaji Iqra' 1 dan 2 lah. Iqra' 1 dan 2 pun guna audio suara adik Aisyah. Ya, jadi memang dah kenal lah adik Aisyah ni. Memang kenal sejak dia umur 7 tahun lagi. Okey, apa yang menarik dia dengan suara adik Aisyah sebelum kita nak dengarkan suara dia kan? Kerana sehinggalah dipilih untuk menjadi suara latar untuk aplikasi ini. Apa yang menariknya suara adik Aisyah ni? Ya. Suara dia, pertama suara dia comel lah. So, sesuai lah. Sesuai. Bila kanak-kanak dengar cikgu yang mengajar ni adalah anak kecil, diorang akan rasa excited. Sebab dia punya range umur sama kan. So cikgu saya adalah budak kecil juga kan. Tak payah adik-adik lain lah. Kita dengar pun boleh excited dah ni. Jadi tak sabar nak lain daripada lain lah. Sebab selalu kita dengar cikgu yang mengajar kan. Ni budak kecil yang mengajar. Betul. Selalu kita dengar suara cikgu tu rasa lain lah. Vibe dia bila kita dapat dengar suara adik Aisyah. Jom kita dengar lah. Adik Aisyah. Suara adik Aisyah ini. Apa khabar? Khabar baik. Ya, okey. Mungkin bersama dengan ibu juga Puan Jamhiriah, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan proses nak jadi sebagai suara latar ni, pelantun suara ni. Macam mana Adik Aisyah? Lama ke, cepat ke, senang ke, susah ke? Ikut apa yang saya baca lah. Kalau banyak tu lama lah. Okey, saya tertarik dengan yang perkataan ataupun mata pelajaran Arab. Kan? Bahasa Arab ni mungkin sebelum ni Adik Aisyah memang dah ambil subjek Arab. Dah tahulah, maknanya sebutan dia pun senang macam tu. Okey, antara yang paling susah sekali masa buat suara latar, apa dia? Subjek apa? Bahasa Arab juga. Bahasa Arab jugalah kan. Yelah, kadang-kadang betul. Kita sendiri pun. Sebutannya kena betul. Ana pun tak tahu. Ana pun sama. Naam. Okey, Puan Jamhiriah, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan kerjasama di antara Puan bersama dengan Cik Syamil ni untuk melakukan aplikasi ni? Basically sebab kami kerja satu tempat, jadi macam berjumpa hari-hari tu adalah kita bercakap kan.
Syamil cakap dia nak buat game dan dia perlukan suara budak. Jadi dia pun cubalah kata suara anak saya kan. Jadi saya minta dia sediakan senarai kataan ataupun ayat yang dia nak anak saya rakamkan. Jadi saya bawa balik dan saya cubalah. Saya adalah sangat dia Aisyah sendiri pandai untuk buat tonton yang lelaki lah. Jadi, betul lah. Yalah, cukup berbakat sekali suara. Saya dengar ejaan ayam ni pun saya dah seronok dah nak tengok ayam ni. Apa mungkin, Alif Yamim tu? AYAM lah. Okay. Aisyah mungkin boleh kongsikan sekali lagi macam mana sebenarnya nak buat suara Lata ni kalau boleh buat secara langsung? Perkataannya adalah Anim. A-N-I-M. Anim cantik. Macam tu. Dengan suara yang senang untuk didengar kanak-kanak. Cantik. Boleh Aisyah? Boleh ke adik Aisyah? Silakan. Boleh. Anim cantik. Itu je dah cukup menggembirakan awak. Okey, adik Aisyah kita interview lain kali. Okey, mungkin Cik Syamil. Dia ada confident lah dalam diri dia. Ada confident. Tengok dia ambil masa tadi kan. Cik Syamil kalau boleh kongsikan antara yang sambutan yang paling hangat pada ketika ini, aplikasi yang mana satu ataupun pembelajaran yang mana satu? Antara yang paling banyak download dan paling ibu bapa dan cikgu-cikgu sukalah, antaranya ada 2 game lah. Satu belajar ABC nombor dan warna yang logo ikon kucing putih tu. Okey. Satu lagi belajar mengeja ABC yang penguin tu. Yang mengeja tu memang biasanya umur 8 tahun, 7 tahun lah. Okey, apa ciri-ciri dan game yang... ABC tu dah 300, yang game ABC tu dah 300k download lah. 300k? Wow, 300k download. Cara cakap tu macam bukan 300k tu. Oh, dahsyat. Dia orang IT memang tenang-tenang dia macam tenang tu je. sungguh lah. Okey, Cik Syamil. Idea yang tercetus apabila menghasilkan aplikasi ini pastinya sekaranglah kan musim PDPR dan sebagainya menjadikan aplikasi ini juga wujud. Apakah kriteria untuk memastikan aplikasi ini dapat menarik perhatian anak-anak kita untuk menggunakannya? Kriteria antara kriteria yang menarik adalah perlukan design yang cantik, yang sesuai untuk anak kecil tengok, belajarlah. Lepas tu ada suara yang menarik lah. Audio macam audio mengajar yang menarik, dan saya fokus pada bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebenarnya. Sebab game-game dekat Play Store tak banyak kan dalam bahasa Malaysia. Betul. Saya fokus yang itulah. Okey, baiklah. Hebat. Okey, terima kasih semuanya ketiga-tiganya. Jangan lupa download permainan-permainan ataupun aplikasi ini di Play Store dan juga App Store. Terima kasih Cik Syamil, Puan Jamhiriah dan juga Adik Aisyah. Terima kasih semua. Terima kasih Aisyah. Okey, terima kasih Aisyah kerana memuji saya. Lebih bersemangat untuk saya teruskan siaran pada hari ini. 3 kali terima kasih sebab orang cakap ni cantik. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini antara perkongsian utama kita adalah berkaitan dengan suntikan vaksin. Ya, kembali selepas ini Malaysia hari ini. Masih lagi bersama dengan kami pagi-pagi ni. Terkejut kan? Macam biasa, kita memang suka buat orang terkejut. Kan? Mula 9.30, kita berdua je sekarang ni. Okey, tak apa, kita tak nak cerita banyak. Sekarang ni, kita nak cerita tentang PPV yang telah pun dibuka kepada mereka semua untuk pergi secara walk-in. Ataupun pada ketika itu, kalau mungkin anda tak tahu info lanjut dan sebagainya, jangan risau sebab kita sebenarnya ingatkan nak sambut tadi. Dia tak sambut pula. Banyak sekali perkongsian ataupun informasi yang telah diberikan. Apatah lagi semalam telah pun bermula untuk diberikan secara walk-in ataupun masuk saja, tapi untuk orang yang tak ada janji temu terlebih dahulu. Kalau dah ada dekat dalam MySejahtera, janganlah gatai-gatai. Jangan cuba-cubalah. Duk pergi. Okey, kita nak dapatkan info lebih lanjut bersama dengan Dr. Nur Azfar Johari, pemangku pengarah Malaysia Genome Institute, yang bersama kita secara dalam talian. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi, salam. Apa khabar? Baik. Doktor nampak ceria pada pagi ini. Doktor mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan sambutan ataupun sebenarnya apa informasi yang perlu diketahui dengan adanya suntikan vaksin secara walk-in ni, Doktor? Okey, seperti yang telah diumumkan dalam berita semalam lah, kita dah tahu ada 9 PPV yang available untuk walk-in.
bagi rakyat Malaysia yang masih belum mendapatkan sesi temujanji untuk vaksin masing-masing kan. Okey, jadi saya rasa dalam kesempatan ni rakyat Malaysia yang masih belum ada temujanji, kita minta untuk gunakan kesempatan ni dan dapatkan vaksin masing-masing pada tarikh dan di lokasi PPV yang ditetapkan. Okey, katanya selain daripada kad pengenalan, pastikan aplikasi MySejahtera tu sentiasa update dan sebagainya. Kalau ada rekod kesihatan juga diminta untuk dibawa kan, doktor? Ya betul. Ya betul. Sebab di PPV ni kita memang akan ada medical doctor yang standby untuk buat kita kata macam evaluation kepada individu datang ni. Jadi sebarang pertanyaan atau sebarang kesangsian boleh diutarakan kepada doktor-doktor perubatan yang berada di sana. Jadi bawa rekod yang ada, tuan-tuan dan puan-puan yang sebelum ni, contoh kalau macam ada history penyakit kronik ataupun ada history pernah ada kejutan anafilaksi sebelum ni dengan vaksin ke semua kena bagi tahu. Okey doktor, bila dia dah bermula ni, apa yang mungkin nak ditambah baik dan nak dipesan kepada mereka yang ingin pergi ke mana-mana PPV yang boleh di-walk in? Okey, kalau untuk walk-in ni, satu saya minta untuk semua rakyat Malaysia first kali untuk patuh kepada SOP lah. Okey, seperti yang dah digariskan oleh Deputy DG dan pemimpin negara sebelum ni, patuh kepada SOP tu maksudnya seperti biasa, pakai double mask, face shield sebab kita ni nak masuk ke kawasan public. Alright, lepas tu kita akan ada dalam satu ruang yang bertutup. Jadi penting untuk kita jaga selain daripada protection untuk diri sendiri, lepas tu penjarakan sosial, sentiasa cuci tangan. So benda-benda macam praktis yang kita kena yang perlu dipatuhi lah untuk setiap walk in. Yang tu jangan walaupun nama dia walk in. Betul. Doktor, saya tertariklah sebab daripada semalam dan juga hari ini ataupun esok 40 tahun ke atas warga negara. Kemudian barulah dibuka pada seterusnya untuk 18 tahun ke atas. Dan juga ada tarikh untuk warga negara dan bukan warga negara. Bagaimana sebenarnya doktor kepada semua PPV ini untuk mengelakkan daripada berlaku kebanjiran orang ramai datang ke satu-satu PPV tersebut? Ada cara nak kenal pasti atau nak bendung daripada mungkin isu ini boleh terjadi doktor? Sebab kita baru first trial kan, first run. Saya rasa semalam. Jadi kemungkinan berlaku kebanjiran tu ada. Jadi saya rasa, tapi sebab pusat di PPV ni dia punya satu persediaan mereka dah saya rasa sebab kita dah mantap lah. Program ni memang hampir mantap lah. So sukarelawan semua dah bersedia. Bukan sukarelawan dia bukan sekadar rakyat yang volunteer saja. Kita ada rela, polis, ATM dalam tu. Jadi mereka ini memang dah bersiap siaga untuk bertindak bila berlaku keadaan luar kawan. Jadi rakyat yang datang walk in, jadi tolong ikut arahan yang diberi oleh sukarelawan-sukarelawan ni. Jangan go against apa yang dikata lah. Kalau dia kata beratur, okey follow. Okey. Ada tak apa-apa lain yang kita perlu tahu, macam contohnya kita perlu pergi ke kawasan Lembah Kelang membuktikan yang kita bermastautin tetap di situ dan sebagainya doktor? Yang itu memang dah dinyatakan dalam syarat. Jadi untuk penduduk Lembah Kelang kita telah diminta untuk sediakan bukti yang kita menetap di kawasan berdekatan, betul tak? Betul. Contoh bukti macam bilair macam itulah doktor ya? Betul, ya betul. Okey, doktor, saya ada satu pertanyaan ni. Ini ada satu kes di Twitter lah, salah seorang sukarelawan dia bagi tahu berkaitan dengan ada individu yang batalkan temujanji yang ada di MySejahtera semata-mata nak pilih pergi ke walk-in ni sebab dia boleh pilih tempat. Macam tu pula. Dia boleh pergi sebab ramai nak pergi KLCC. Nampak lebih gah, saya disuntik di KLCC. Apa pendapat doktor berkenaan dengan isu ni? Nasihat sikit doktor. Saya rasa kalau yang dah ada temujanji, seelok-eloknya kekal dengan temujanji yang dah ada tu. Dos dah ditetapkan dan jadual tu dah dibuat. Sebab kita yang ada temujanji tu dia dah set masa dia. Jadi dah ada jumlah yang ditetapkan untuk setiap satu PPV tu handle. Jadi kalau anda batalkan temujanji, dia akan mengganggu flow. Faham tak? Jadi saya faham mungkin apa yang diorang nampak di KLCC tu sebab dia macam center untuk faham-fahamnya lah kan. Orang dah lama tak keluar. Kalau dapat sekali keluar pergi KLCC pula. Memanglah dia nak ambil kesempatan tu. Tapi dalam macam sekarang ni, kita nak elakkan exposure yang keterlaluan lah. Betul. Maksudnya ada temujanji, tolong patuh pada temujanji anda dan jangan memilih vaksin juga. Jadi yang belum ada temujanji saja yang boleh pilih untuk untuk
lokasi yang walk-in ni. Okey, antara lokasi yang sekarang ni dikatakan ramai pastinya di KLCC lah ya? Saya rasa mestilah kot sebab KLCC. Sebab dia KLCC. Okey, ada tujuan lah sebab kita tanya berkenaan KLCC ni. Sebab kita nak kongsikan semalam rakan wartawan kita dah pergi dan meninjau keadaan di sana. Jadi kita saksikan terlebih dahulu berkaitan dengan perkongsian ini. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memastikan negara mencapai imuniti kelompok, program pelaksanaan vaksin secara walk-in atau jumpa terus ini dilihat sebagai salah satu usaha yang terbaik. Bermula semalam, pusat pemberian vaksin KLCC antara lokasi vaksin walk-in yang mendapat sambutan menggalakkan. Pemberian vaksinasi secara walk-in ini kita allow warga negara kita untuk walk-in yang mana yang 40 and above right now with comorbids yang tiada appointment, yang tiada aplikasi MySejahtera, yang terlepas temujanji untuk datang mendapatkan vaksinasi di PBV 3 KLCC lah. Pada 2 Ogos sehingga 4 Ogos kita akan buka walk-in untuk 40 tahun ke atas atau dengan atau with comorbids lah. Vaksin ni yang ada comorbids, ada penyakit kronik ke apa. Selepas itu 5 hari bulan Ogos sehingga 22 Ogos kita cater untuk vaksinis yang 18 tahun ke atas. Peruntukan per hari setakat ini adalah 3,600. Tiada aplikasi MySejahtera yang dah terlepas temujanji atau yang ada kekangan sewaktu temujanji diberikan untuk datang. Yang tu memang kita bagi masuk walk-in hari ini lah. Kita nak reach out to those yang ada difficulties untuk dapatkan appointment atau ada difficulties untuk datang ketika appointment diberi. So, Alhamdulillah today a lot has showed up and we hope that kita akan dapat more vaksinis rakyat Malaysia yang datang untuk get themselves vaccinated dekat sini. Memang saya tak sabar untuk suntikan ini hari. Sebab saya dah skipkan itu MySejahtera appointment. So ini hari saya dapat walk in, saya rasa gembira lah. Alhamdulillah lah, rasa macam selamat lah apa nak buat. Kita terpaksa lah. Tak ambil pun susah juga. Kalau ada vaksin pun kita ada protect sikit. Sebab apa, dah lama tunggu dah. Pada awal lagi tak dapat kan. Jadi anak kata jom kita pergi walk-in je lah, senang dia kata. InsyaAllah lah dah dapat dah. Alhamdulillah. Ambil lah untuk kesihatan sendiri kan. Kita kata orang ajal maut tu semua di tangan Tuhan. Kita tak payah nak fikir apa. Kata orang kita ambil vaksin ni untuk pelindung diri kita. Itu dia sekitar KLCC yang ramai pergi, alhamdulillah ramai yang muncul. Begitu saja, bukan KLCC saja tapi ada 8 lagi, total 9 lah, 8 lagi pusat PPV yang lain boleh dilakukan secara walk-in ataupun jumpa terus. Okay, kita kembali bersama dengan Dr. Nur Azfar. Di talian bersama dengan kita. Doktor, mungkin melihat kepada perkembangan tadi, ada sedikit nasihat yang ingin diberikan kepada orang ramai, terutamanya mereka yang ingin datang secara walk-in terlebih dahulu mendapatkan suntikan vaksin ini. Silakan doktor. Okey, kepada semua rakyat Malaysia yang nak dapatkan vaksin secara walk-in ni, satu yang saya pesan, sila protect diri anda, iaitu pastikan anda memakai face mask 2 layer, face shield, okey, dan juga pastikan makan dan minum yang secukupnya lah sebelum vaksin tu. Sebab tu penting, jangan pergi dengan perut kosong juga. Okey. Lagi satu, kalau ada yang berdebar-debar tu, tarik nafas dalam-dalam. Okey, bawa. Betul lah, ini penting Betul, ini sangat penting ya. Betul. Kalau ramai ke doktor yang berdebar-debar katanya? Ya. Kalau terlalu berdebar-debar, dia kadang-kadang dia bila berdebar-debar sangat, bila cucuk vaksin tu kadang-kadang dia rasa macam dia boleh pitam. So dah satu hal lain pula kan? Satu masalah pula. So bawa bertenang, tarik nafas dalam-dalam dan
anggap sebab vaksin ni sebenarnya dia just untuk menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan risiko COVID di luar sana. Menarik. Ya. Betul. Siapkan diri kita sekarang. Betul. So ramai yang ambil dan ramai yang survive, insya-Allah. InsyaAllah. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak doktor. Kita harapkan usaha ini agar mendapat dipermudahkan dalam segala urusan, insya-Allah. Doktor, terima kasih. Assalamualaikum. Saya yang berdebar dapat nasihat daripada doktor ni tadi. Okey, sebab kita awak dah lengkap 2 dos, tak payah nak tak, bila dia cakap macam tu, betul lah, berdebar ni dia boleh menjangkitkan ke orang sampai nak cocok tu pun berdebar. Okey, kita baru bincangkan kan topik ni kan. Tadi Dr. Nur Azfar Johari, pemangku pengarah Malaysia Genome Institute, berkongsi dengan kita tentang PPV walk-in. Ataupun jumpa terus ni, sama-sama kita manfaatkan apa yang dah lakukan dan mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok. Okey, tadi dia cakap berkenaan berdebar-debar. Sekarang kita nak kongsikan berkaitan dengan gelagat orang mendapatkan suntikan vaksin ni. Jom kita tengok dan tinjau sikit. Kostum juga. Ni pun superhero-nya juga. Jadi kalaulah saya berada di sebelah tu, saya yang berdebar. Dia balik ikut nasihat. Ni pun punca-punca debar ni. Apa yang bermain di fikiran saya, macam mana dia nak buka bahagian bahu dia tu? Mesti perlukan betul. Spiderman okeylah kan? Kostum-kostum yang lain tu. Okey, yang ini ada yang juga mencari jodoh. Semasa suntikan vaksin ni, maksudnya dia terjumpa orang lah. Ada juga berkenan, kan? Ada juga yang berjumpa bekas suami. Bekas suami jadi volunteer kan? Jangan main-main ya. PPV ni walaupun kita kata kita tak boleh keluar rumah, tapi macam-macam jadi di pusat vaksin. Ada yang jumpa bekas suami, tiba-tiba tahu je detail semua kan. Ingat lagi semuanya. Tak move on tu, tak move on. Bahaya ni kadang-kadang. Okey, jangan berdebar. Kita nak berhenti seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian untuk kami bawakan, antaranya apa yang kita boleh lakukan dengan dinding untuk melakukan satu gaya hidup yang sihat. Okey, kita rehat seketika. Jumpa sekejap lagi. Yap, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak cergas, kita nak semangat. Oh, dah start dah? Dah. Tapi saya senang dia tak ada bahan-bahan yang tepi-tepi kan? Kena ada bahan-bahan ya? Ada kena ada bahan-bahan. Resepi dia macam mana? Salah perkataan Salah. Okey, tak apa. Sebenarnya kita nak cerita dengan anda semua yang sedang menonton kami. Senaman boleh dilakukan dengan pelbagai cara kan? Ada yang menggunakan kerusi, ada yang menggunakan lantai lah. Biasa kita dengar ada mat dan sebagainya. Tapi kali ini dia berbeza. Ada yang tak boleh guna apa-apa. Untuk apa? Dia boleh ada yang gunakan katil. Okey, betul. Senaman atas katil, menggunakan katil. Dan senaman juga macam-macam lagi lah. Lepas tu, kita juga ada senaman dinding. Maksudnya basic saja, asas saja. Tapi saya nak kenalkan anda semua dengan salah seorang wartawan kita. Namanya sangat unik, jadi kita nak kongsikan dengan perkongsian senaman dinding. Jom kita saksikan. Hidupkan hari anda dengan gaya hidup yang sihat. Jom kita mulakan. Di musim pandemik ini, ramai antara kita yang kurang bersenam dan ini mungkin akan menyebabkan anda mengalami masalah seperti kemurungan, tekanan akibat pekerjaan, ketegangan otot, penurunan prestasi sistem penghadaman, kaki dan betis membengkak dan kesukaran untuk tidur. Hari ini saya akan bersama dengan seorang pelatih gimnasium yang akan menunjukkan kepada anda senaman-senaman yang boleh mengatasi masalah-masalah tadi dengan hanya menggunakan dinding. Sekarang saya bersama dengan Coach L. Jadi Coach L dah sedia? Yes, ready. Jom kita mulakan. Senaman yang pertama dipanggil mengangkat kaki ke dinding. Anda boleh buat senaman ini di mana sahaja selagi anda mempunyai dinding. Senaman ini baik untuk melancarkan peredaran darah anda, melancarkan sistem penghadaman dan juga memudahkan tidur. Langkah yang pertama, anda perlu mempunyai posisi seperti ini dan yang kedua, anda perlu mempunyai bantal untuk diletakkan di bahagian pinggang belakang. Yes.
So tangan boleh letak dekat sisi. Breathing, buat macam ni dalam masa 15 ke 20 minit. Relax je. Pastikan kaki anda straight dan anda boleh merasakan peredaran darah tu akan turun mengikut graviti. Kerana graviti kita akan menurun ke bawah, ini akan mengurangkan bengkak di bahagian tapak kaki dan juga di buku lali. Selalunya masalah ni berlaku apabila kita terlalu banyak berjalan, terlalu banyak bekerja dan terlalu banyak exercise menggunakan kaki. Jadi ini membantu untuk melancarkan peredaran darah kita. Senaman yang kedua dipanggil tekan tubi pada dinding. Selagi anda mempunyai dinding, anda masih boleh melakukan exercise ini. Pertama, berdiri di hadapan dinding dan pastikan jarak anda adalah 1 tangan. Yang kedua, letakkan kedua tangan pada dinding dan pastikan kaki anda sedikit menjengkit apabila anda meletakkan tangan pada dinding. Dan yang ketiga, anda boleh membuat pergerakan turun dan juga tolak pada kedudukan yang asal. Senaman yang ketiga, kita panggil duduk bersandar pada dinding. Exercise ini amatlah memberi kelebihan kepada mereka yang mahu mengecilkan bahagian bawah anda, iaitu terutama sekali bahagian kaki. Pastikan kedudukan anda seperti ini, kaki 90 darjah, buka sedikit ruangan di bawah dan juga pastikan dada anda bersandar pada dinding. Okey, anda boleh melakukan exercise ini selama 20 hingga 1 minit, 20 saat hingga 1 minit. Anda juga boleh melakukannya selama mana yang anda boleh. Lakukan setiap hari dan lihat hasilnya selama 1 minggu hingga 2 minggu. Ya, kita tengok jap dinding mana yang kukuh. Tak boleh. Yang penting dia kena yang kukuh. Cari yang kukuh. Macam tadi wartawan Johan kita ketuk dinding tu, dengar kukuh baru boleh kita lakukan. Tak, dia nampak macam dia tenang je buat kan. Tapi sebenarnya betul. susah buat senaman, terutamanya duduk bersandarkan pada dinding tu sebab tapi dia. Tapi apa kata kita sembang kat sana? Main peranan ni. Betul? Sebab kita nak teruskan ke meja. Kita bawa lah ni. Medsos betul? Untuk berlaku adil awak bawa bendera. Saya bawa pasu dia. Sebab dia kan berlaku kemerdekaan. Awak lain macam betul ni. Okey, kita nak teruskan. Okey, kita apa? Kita letak sini. Di meja medsos ni berkaitan dengan apa yang berlaku di media sosial, apa yang menarik semua. Jemput semua sekali dengan kameraman kita lah. Okey, apa yang menarik kita nak kongsikan dari social media pada kali ini, ada satu cerita tentang bagaimana yang dikabarkan 2 ekor harimau Sumatera telah pun dijangkiti COVID-19. Ya, betul. Mereka pelik, pelbagai persoalan yang berlaku sebab katanya tak ada orang yang datang ke zoo dan mereka yang berada ataupun penjaga zoo itu tidak ada yang positif COVID-19. Jadi bagaimana sebenarnya 2 ekor harimau ni yang bernama Tino dan juga Harry mendapat jangkitan COVID-19. Ya, betul. Dan juga lebih menarik kan kalau kita boleh bayangkan macam mana kita nak lakukan ujian calitan ataupun swab test tersebut kan? ke 2 ekor harimau macam mana ni. Tu? Tapi mereka berjaya mengesan bahawa kedua-duanya mula hilang selera makan, tidak aktif seperti biasa. Ada juga selsema kepada kedua-dua harimau ni. Mula-mula seekor tu kena dulu, lepas tu baru dijangkiti kepada yang seekor lagi. Dan selepas beberapa hari diberikan ubat-ubatan. Betul. Ada juga ubat-ubatan yang telah pun diberikan untuk merawat keduanya, barulah aktif kembali dan telah pun pulih secara sepenuhnya. Ya, bayangkan mereka yang bertugas itu terpaksa membuat calitan untuk mengesahkan sama ada positif ataupun tidak. Itu begitu mencabar sekali ya. Betul. Okey, itu kisahnya yang viral, yang tular juga berkaitan dengan 2 ekor harimau. Tapi sekarang ni mereka beransur pulih kan keadaan. Katanya selera makan dah pun kembali. Itu adalah tanda baik. Betul. Mengatakan 2 ekor harimau ini telah pun pulih dari COVID-19. Ya, semalam juga mendapat perhatian di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah. Apabila satu fenomena yang jarang sekali berlaku. Ini berkaitan dengan fenomena halo yang dikongsikan di beberapa negeri juga, nampak apabila kejadian bayangan pelangi seakan gegelung cincin dapat dilihat terbentuk dan mengelilingi matahari. Fenomena tersebut memang sangat jarang berlaku dan kalau kita nampak video-video yang dikongsikan, ada satu bentuk gegelung cincin lah, dan ini dikatakan berlaku apabila kedudukan matahari dan bumi setara, selari, dan ada juga gambar-gambar dikongsikan di seluruh negeri di Malaysia. Berbeza pandangan mengikut sisi ataupun sudut pandangnya lah. Ya. Tapi katanya ini adalah video seorang ustaz yang berada di Melaka, Semabuk Melaka. Begitu jelas sekali, begitu cantik, masya-Allah. Kat sinilah baru kita dapat nampak betul-betul gambaran fenomena halo tu dengan kelilingnya nampak macam seolah-olah bayangan pelangi dan ada di tengah-tengahnya. Yang katanya ini digambarkan seperti sebentuk cincin. Ya, ni Melaka Melaka. Oh, sekarang ni memang semua Melaka je Melaka
Melaka. Olimpik pun Melaka. Yo. Tak ada. Yo tak ada. Melaka. Nampak betul. ni pun kat betul, Melaka. Betul mereka yang berada di Melaka. Dahsyat Melaka, dahsyat. Terus kita rindu kepada asam pedas Melaka. Betul, antara saya yang rindu. dikongsikan di meja Medsos akan kami bawakan nanti perkongsian dari hari ke hari berkaitan dengan apa yang berlaku di dalam dan juga di luar negara di meja Medsos. Okey, jadi kepada anda pun yang mungkin ada apa-apa untuk kita kongsikan, boleh share kami, boleh tag kami di Twitter, di Facebook ataupun Instagram untuk kami bawakan nanti. Okey, kita nak kongsikan juga ada 3 negeri di Malaysia yang bakal masuk ke fasa ketiga PPN. Antaranya adalah negeri Perlis, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Bermula esok Itulah semangat kita untuk memastikan, yalah, walaupun kita ni di Selangor jauh lagi untuk mencapai fasa kedua malah ketiga itu. Tapi itu yang kita diletakkan garis panduan yang perlu kita sama-sama semangat untuk mengekalkan. Satunya SOP lah pastinya, kawalan kendiri kita. Walaupun dah vaksin ni, banyak kan kes dah dapat 2 dos pun masih lagi boleh positif. Itu semua menyumbang kepada kadar kes harian. Sebab apa kalau kita kata asyik tinggi je kes harian ni, satu apa pun tak boleh jalan kan. Betul. Bisnes pun tak boleh, kita nak keluar pun tak boleh. Jadi mereka yang berada di fasa ketiga ni macam-macam sektor ekonomi yang boleh berpeluang untuk kembali. Ya, kalau tak pasti apa itu fasa ketiga, fasa pertama, kedua dan ketiga, boleh tengok kembali garis panduan Pelan Pemulihan Negara. Fasa ketiga ni sebenarnya ada banyak kelonggaran yang boleh diberikan. Sektor ekonomi dibuka seperti yang dikatakan, sektor sosial juga ada juga yang dibenarkan. Jadi baca dulu garis panduan barulah kita lakukan apa yang sepatutnya. Tapi bukan hari ini, bermula esok. Sebab sekarang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan hashtag kempen Kita Malaysia SME Campaign. Dan banyak sekali perkongsian berkaitan dengan hashtag Kita Malaysia ni, apatah lagi sekarang dengan bulan kemerdekaan ini. Ini berkaitan dengan RM 1 juta nilai media untuk bisnes PKS. Boleh dikongsikan di rangkaian Media Prima, di platform-platform TV-nya, boleh dapatkan maklumat lebih lanjut di Media Prima Omnia dan boleh dapatkan khas khusus untuk usahawan PKS. Ya. Jauh sangat ya Nif ya, tak nampak. Dia sebenarnya TV kita jauh sikit. Jadi kita terpaksa macam kejar-kejar celik macam tu nak baca. Tapi itulah yang kita nak kongsikan. Pastinya anda dapat nampak poster yang besar begitu di hadapan skrin TV, peluang yang boleh kita sama-sama join lah kan, sama-sama terus serta hashtag Kita Malaysia. Nah, okey, kita nak kongsikan terlebih dahulu perkongsian ini. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama, produk mahupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal e-dagang Wow Shop dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sertai kami sekarang. Yang aku gubah. Angkat tangan semua. Ramai-ramai. Dia mesti dulu ada kan konsep macam tu kan. Alamak, nanti dahsyat. Ini sampai sekarang pun evergreen dia. Itu satu fenomena yang cukup luar biasa. Mereka mampu menjual album mereka hampir 400,000 unit tau. Serius tak? Album 400,000 unit. Semasa album Bisa-Membisa ni, inilah lagu yang terdapat, salah satu lagu terdapat dalam album tu. Power. Steady. Sekarang pun kita nak kongsikan juga ada mungkin selepas perubahan zaman, tapi nama UKIS ni masih lagi kekal dan juga bersaing di dalam pasaran seni sekarang ni. Kita nak kongsikan bersama dengan 4 ahli kumpulan mereka berada dengan kita secara panggilan video ni. Assalamualaikum semuanya. Kita ada Amy, kita ada Faiz. Yes. Dan juga kita ada Lan. Lan, Ayat, semua ada Ada semua ada. Okey, baik, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan apa perkembangan, apa ceritanya UKIS sekarang ni? Sekarang UKIS baru saja menghasilkan lagu paling baru yang bertajuk Kau Putuskan Pertundangan. Baru saja 2 minggu dah 200,000 view dan on trend di nombor 22 di YouTube. Tengok dia kalau dulu jual album dia beratus-ribu, sekarang ni dia masuk YouTube pun ratus ribu juga viewers dia. Ya. Tapi yang menarik yang kita nak kongsikan sebenarnya lagu I Love You I Miss You. Ya. Sekarang dah 30 juta view. 30 juta tau. Dahsyat. Satu lagi mereka ni mempunyai peminat-peminat di luar negara juga. Indonesia pun memang
Jadi nama Yukis tu memang dah kuat lah. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan karya terbaru ni. Kau putuskan pertunangan siapa ni? Sebenarnya sebelum ni saya mencipta lagu yang berusahkan banyak putus cinta. Macam lepaskan terpaksa, lepas tu lepaskan, pulangkan negara pergi, lepas tu tinggalkan. Tapi yang untuk tahun ni, tahun 2021, Amy dah bawa Yukis. Maknanya keluar lagu baru, tajuk je Kau Putuskan Pertunangan. Yang tak pernah ada lagi dekat Malaysia tajuk lagu Kau Putuskan Pertunangan dicipta. Ini bukan kali pertama. Betul. Itu direct sangat tu. Ini direct sangat ni, tak kasi can orang bertunang. Direct sangat tu. Kau tunang, inilah lagu untuk dia. Bukan sebab saya selalu baca komen-komen dekat Facebook, dekat YouTube mengatakan baru putus tunang. Sebab ramai. Boleh katakan 100% orang Malaysia kita putus tunang. Ada putus tunang kali kedua, pertama, ketiga dan sebagainya. Gitu. Adalah persentage dia. Jadi awak mewakili mereka-mereka yang tersebut lah. Mungkin yang lain-lain bagaimana proses penghasilan ni? Siapa nak jawab yang lain? Kita dah dengar juga vokalis kita kan? Semua pun pernah putus tunang. Semua pernah putus tunang ni. Semua pernah putus? Semua pernah putus tunang. Serius lah. Ini cerita betul ke ni? Okey, ini pengalaman siapa sebenarnya cerita ni? Ya? Angkat tangan, pengalaman siapa ni? Semua tak nak mengaku. Dia pengalaman Abang Amy rasa ni. Pengalaman Abang Amy. Okey, macam mana sekarang ni dari segi promosi untuk diadakan lah. Pastinya mencabar kan kalau sebelum ni boleh datang perform. Sebab Yukis ni dia punya kekuatan dia bila berdepan dengan audience lah. Sebab audience boleh sing along. Itu kekuatan Yukis ataupun band-band seperti Yukis kan. Ya, betul. Tapi cuma sekarang ni kita sedia maklum. Semua aktiviti untuk konsert ataupun membuat promosi di mana-mana pun memang agak terhad sebab sekarang dah lockdown kan. So masih lagi COVID masih lagi kuat. Jadi kita orang terpaksa menghentikan walaupun banyak perancangan nak buat konsert ke seluruh Malaysia, Indonesia, tapi terpaksa dibatalkan sebab menunggu tarikh yang sesuai. InsyaAllah tahun 2022 mungkin betul. Ya. Okey, kita nak dengarkan juga suara-suara yang lain ni. Kenapa yang lain senyap je ni? Paksa sikit bang. Lan, kita minta Lan cakap. Okey. Director tengok. Director tengok. Okey, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan proses rakaman lagu baru ni. Ya. Tak jawab. Tiga senyap ni. Macam mana nak Lan jugalah. Lan. Kita bagi Abang Amy jawab. Okey, Abang Amy jawab. Semua ni apa ni? Saya tak clear ni. Okey. Apa? Okey, lagu Kau Putuskan Pertunangan kami record. Aku lupa cakap apa? Okey. Abang Amy cakap. Ini potong elau ni senang buat duit ni. Tak, sebab diorang ni pemalu semua. Anak-anak didik yang malu. Top pasada gitu. Okey, lagu Kau Putuskan Pertunangan ni sebenarnya kita rakam pada PKP tahun lepas. Cuma banyak masalah juga sebab apa kan tak boleh hantar negeri, tak boleh negara. Jadi banyak yang lagu-lagu baru yang tersangkut, muzik video pun tak boleh buat. Jadi banyak benda yang sangkut. Ya. Okey, penyanyinya ada kan? Boleh minta nyanyi. Kalau tak nak bercakap tak apa, boleh tak minta nyanyi sikit. Dia kalau nyanyi dia mesti boleh. Selalu macam tu. Kita minta sikit lagu Kau Putuskan Pertunangan. Cover. Acik nyanyi sikit. Okey. Sikit. Tergama kau putuskan tunangan kita bertahun lamanya. Ku pertahankan cinta air mata berlinangan saat ku terkenang bila bersama. Tapi tergamak lupa note tergamak di situ. Dengan cari key lah, Okey. Terima kasih. Ya. Terima kasih kesemuanya Yukis. Kita doakan semoga terus berjaya dan berkarya ya. Kekal relevan. Dan juga ucapkan tahniah. Okey. Kerana mereka ni memenangi top 5 artis lokal di Jukes Top Music Awards. Mantap. Kita tepuk untuk semua sekali. Ya.
Thank you. Lambat sikit lah hari ni. Baru bersuara baru panas. Lag lah hari ni. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye. Itu dia UCASE. Kalau UCASE yang asal-asal tu semua asal dari Ulu Kelang. Sebab tu mereka ada UCASE kan. Macam-macam pembaharuan, macam-macam ahli-ahli kan yang bertukar silih berganti tetapi nama itu kekal di persada industri muzik. Ya, betul. Inilah Malaysia hari ini. Bermula pada minggu ini kita bermula pada jam 9.30 pagi hingga 10.30. Kita dah berada hampir di penghujungnya. Jadi terus kekal dan sokong kami. Jadi maksudnya adalah masa sikit waktu pagi tu. Lepas tu barulah bersama dengan kita. Okey, kita dah berada di penghujungnya. Betul. Kita nak tinggalkan anda semua dengan satu short clip ataupun yang mungkin boleh meremanglah berombongan sebab kita tengok apa dia bercakap berkomunikasi dengan seorang. Tengok seekor angsa tapi macam orang. Macam mana dia? Ini kasih sayang lah. Ya, kasih sayang. Apatah lagi dengan PKP ni mungkin inilah kesayangan kita. Dan kita nak kongsikan juga dengan pelbagai lagi perkongsian menarik esok terus bersama dengan rakan-rakan setugas kami di MSI. Kami tinggalkan anda. 9.30. Assalamualaikum. Bye. Adulah. Apa ni? Naik dukung dah lah. Apa boleh naik dukung lah. Ya Allah. Hei, turun tak lagi sangat turun. Tak pergi berak dah ni pula. Apa ni? Apa ni? Hei, apa ni? Dah dukung dah tu. Sudahlah sikit-sikit. Banyak-banyakkan lah lagi. Nanti